dia buat kita jemu, maka dia jadikan jalan ke syurga itu bervariasi. Yang keempat, dia buat kita ini adalah orang yang malas, maka dia paksa kita. Cuma paksaan yang disuruh pada kita itu adalah dalam lingkungan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selfish. Sebab itu dia bagi kita pilih masuk syurga atau masuk neraka. Saya rasa itu lebih kurang apa yang kita bincang. Betul kan? Untuk pagi ini kita bincangnya untuk bahagian terakhir bagi smart ibadat ialah smart ibadat. Jadi dapat dibahagikan kepada 3 perkara. Ya. Perkara pertama, saya namakan dia dengan istilah mudah kita faham lah, ya. Kita panggil reload umur, iaitu panjangkan umur. Perkataan reload itu dipengaruhi oleh game anak saya main itulah, ya. Saya tengok dia reload tu maksudnya kita semua kena tambah umur lah. Jadi bila kita sebut pasal tambah umur, perkataan umur itu dia merujuk kepada peluang, ya. Dia merujuk kepada peluang. Jadi peluang ini, sahabat-sahabat sekalian, dia boleh dilihat dalam 2 bentuk peluang. Satu, dia panggil peluang dengan makna jangka masa tu menjadi lebih panjang. Itu satu makna peluang. Satu lagi, peluang membawa makna jangka masanya tidak panjang, tetapi kita tahu menggunanya dengan bijak. Maka dia kedua-duanya membawa makna peluang. Misalnya, ada orang dia diberi cuti belajar 3 tahun dan dia lulus PhD. Ada orang dia tak lulus PhD, dia minta extend 3 tahun lagi, nasib dia baik, baru dia lulus. Maka berarti yang dapat 3 tahun pun dipanggil peluang, yang dapat 6 tahun pun dipanggil peluang. Jadi oleh kerana kita semua ni sudah berusia dan pada usia 40-an baru nak belajar tasawuf, maka kebarang kalian dekat mati itu lebih dekat dari segi numerical, dari segi nombornya, ya. Saya tak kata saya mati lewat sahabat mati awal, tapi dari segi nombornya begitulah. Yang sudah menjangkau 50 lebih cepat menemui nombor 70 berbanding yang 40. Baru 40. Jadi kalau purator kata Kementerian Kesihatan orang Malaysia hidup 80 tahun, saya dalam 40 tahun lagi. Patut ustaz pula di mana tak pahala, begitu tak lebih kurang, ya. Lepas tu sahabat-sahabat pula dah lah 50 baru ni nak jadi baik. Jadi kebarang kalian untuk menemui angka tu lebih dekat. Jadi bila kebarang kaliannya begitu, maka apa yang perlu kita buat ialah rescue plan, iaitu plan penyelamat. Jadi plan penyelamat ini, kalau kita tak cukup duit, kita akan minta kementerian lah. Tapi kalau nak masuk syurga, kita tanya ustaz lah. Jadi sebab itu kita datang pagi ni. Okey, bila kita bercakap mengenai rescue plan, maka rescue plan untuk sahabat-sahabat itu ada 3 perkara. Pertama ialah reload umur kita tu supaya jadi panjang. Okey, setakat yang saya tahu, saya baca-baca buku, saya belajar, saya dapati bahawa ada 3 sahaja perkara yang bila kita buat, Nabi janji umur panjang. Ada 3 perkara. Maka oleh kerana itulah, kita nak tak nak, kita kena buat. Sebab kita perlukan space ataupun ruang yang lebih luas tadi untuk beribadat kepada Allah dan berbakti kepada manusia. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, ya. Nabi kata, "Man yuridu an yuwassi'allahu fi rizqihi wa ya'sa fi ithrihi falyasil rahimah." Nabi kata Nabi, siapa yang mahu Allah lapangkan rezekinya, lewatkan matinya, maksudnya panjang umur lah. Disebut kat situ panjang umur, maka hendaklah dia hubungkan silaturahim. Maka kerana kita perlu kepada panjang umur tadi, maka kita tak ada pilihan melainkan kena hubungkan silaturahim. Jadi apabila kita ingin menghubungkan silaturahim, mungkin kita akan rasa terlalu sukar untuk nak hubung silaturahim. Kenapa sahabat-sahabat? Kerana masa kita kecil dulu,
Kita mungkin bergaduh dengan adik-beradik kita, tapi pergaduhan semasa kita kecil dulu ada pergaduhan yang tidak ada orang ketiga. Tapi apabila kita sudah dewasa, kita sudah berkeluarga, bila kita bergaduh dengan adik kita ada orang ketiga. Kalau kita perempuan, kita ada suami. Kalau kita lelaki, kita ada isteri kita. Jadi mungkin masa kita belum kahwin, teruk-teruk kita bergaduh pun lepas seminggu kita baik balik. Sebab kita belum ada orang lain yang racun. Tapi kalau kita dah kahwin, bila kita bergaduh dengan adik kita, mungkin kita dah boleh maaf sebab dia adik kita, tapi belum tahu pasangan kita tu. Itu ya. Jadi oleh kerana itu, nak tak nak sahabat-sahabat, kita kena hubung silaturahim. Dan hubung silaturahim yang paling penting, yang paling utama ialah dengan keluarga terdekat. Ini beradik, saudara mara, kemudian barulah kawan dan seterusnya. Maka oleh kerana itu, untuk umur kita panjang, kita perlu membayar kos hubungan silaturahim. Kadang-kadang kita duduk di Kuala Lumpur, bila beraya kita je balik kampung. Sekali balik habis RM1,500. Bonus yang Datuk Najib nak bagi setengah bulan gaji ataupun RM200 itu pastinya habis untuk minyak. Tapi seingat kita orang yang duduk kat kampung, tak pernah ziarah kita. Dia tak pernah bagi habiskan duit dia untuk ziarah kita di Kuala Lumpur. Kita je kena bagi. Silalah kita balik habis beribu. Kalau terlupa pergi satu rumah yang mumpat mungkit habis. Sombong lah macam-macam. Betul. Lepas tu kalau dia datang rumah kita pula, bila anak dia nak confo je, lepas tu check in, payah pula nak check out. Dia duduk rumah kita. Jadi tuan-tuan gelap tu maksudnya kena berlaku lah tu. Kena berlaku. Tapi apa nak boleh buat? Sebab kita tahu bahawa dengan hubung silaturahim dia, umur kita akan itu saja. Maka oleh kerana itu, saya ada 3 nasihat kalau sahabat-sahabat nak hubungkan silaturahim. 3 nasihat. Dan nasihat ini saya belajarnya daripada Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Adabud Dunya wa Din. Dan saya praktiskannya agak macam ini. Kita dengan adik-beradik ya. Kita tahu ya bahawa orang yang paling hampir dengan kita adalah orang yang akan tikam. Orang yang akan tikam kita dari belakang, orang yang akan kutuk kita dari belakang, orang yang akan buat macam-macam benda baik, benda tak baik di belakang kita. Bukan orang yang tak kenal kita, orang yang kenal. Kalau kita tengok cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, siapakah yang menyebarkan berita dia itu berzina? Bukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dia hanya siaran CNN saja. Yang membawa berita itu ialah sepupu Abu Bakar, sepupu Aisyah. Dia adalah seorang miskin yang Abu Bakar sponsor hidup dia, begitu dan sebagainya. Maka begitulah. Dan kita dapati adik-beradik kita macam itulah. Oleh kerana mak kita duduk di kampung, kita tak dapat jaga dia, maka bulan-bulan kita bagi duit dekat mak kita melalui adik kita yang jaga mak tu kan. Dengan harapan dia tolong jaga mak, tak apalah kita ambil duit. Tapi tiap-tiap hari dia bisik kat telinga mak kita ni jahat, dia yang baik, duit tu dia yang bagi. Betul kan? Akhirnya itulah yang berlaku. Akhirnya bila mati semua tanah tukar nama dia. Tak ada pun nama kita. Itu yang berlaku ya. Jadi kita tahu itu adik-beradik kita nak marah. Adik kita nak macam kita sudah ditakdirkan begitu. Dan saya tak kata adik saya jahat, dan saya tak kata adik-beradik sahabat-sahabat jahat. Tapi lumrahnya begitu. Jadi bila lumrahnya begitu, Imam Al-Mawardi mengatakan bahawa ada 3 perkara yang kita kena mengingat apabila kita berinteraksi dengan kaum kerabat kita. Pertama sekali, jangan tunjuk kita kaya. Ya, jangan tunjuk kita kaya. Kita kaya tak apa, tapi jangan tunjuk. Maksudnya kalau baru beli barang kemas, bila emas murah hari itu, balik kaya nanti pakai separuh je lah. Kalau nak pakai semua, pakai kat Paris, tak apa. Ataupun kenduri kat Kuala Lumpur, tak apa. Sebab bila kita balik kampung, kita pakai semua barang kemas yang kita ada, apa kita dapat? Kita hanya dapat pertama sekali menyakitkan hati dia.
Pakai satu. Tak boleh tunjuk kita kaya. Sebab bila kita tunjuk kita kaya, maka mereka satu sakit hati. Yang kedua, mereka akan berhutang. Bila mereka berhutang, mereka takkan bayar. Bayar apa kaya. Jadi lebih baik tak payah. Saya kalau balik kampung, saya tak pernah bawa beg. Saya bawa dalam plastik sampah. Ya, sebab saya bukan nak pergi melancong daripada rumah ke rumah mak saya. Tak ada mana. Bawa plastik sampah, baju kotor pun dalam plastik sampah yang biru, yang bersih plastik sampah warna hitam. Kita ada duit, tapi kita tak. Jadi bila kita tak tunjuk, tukar pun baju kita balik malam. Kita kan jam kat Kelantan pakai kain sarung. Jadi nak sebutnya bila kita tak tunjuk kita kaya, dia nak berhutang dengan kita pun. Betul kan? Jadi bila dia tak berhutang dengan kita, kita beri dekat dia tu duit kerana kita tak sakit jiwa. Jadi kalau kita bagi RM50 seorang pun, dia tak balas pun, kita tak sakit hati. Cuba bayangkan kalau dia berhutang dengan kita. Bini kita pakai gelang yang harga RM18,000. Lepas tu dia kata, bang, pinjam duit RM5,000 nak bayar bulan depan. Kita tahu dia tak bayar, adik kita. Kita tak tahu. Kita tak beri, dia kata, oh kakak boleh beli RM18,000. Kita jawab macam ni. Dia tak boleh, nampak baju busuk je. Tapi duit bang, Jadi kalau tuan-tuan dan sahabat-sahabat nak tunjuk, saya tak kata salah, tapi tanggunglah risiko. Jangan tunjuk kita kaya, tapi biarlah jadi orang yang baik hati. Cuma jangan tunjuk. Tak payah show off. Kalau nak show off, kita tunjuk dekat Mega Mall, Macbeth. Tak apa, dekat orang yang tak kenal kita. Tak apa. Orang yang kenal kita, bila dia tahu kita ada duit, dia tekam kita dari belakang. Dia pergi bisik dekat mall, abang tu kaya mall. Abang pergi berapa dekat mall? 200. Duit dia kan macam-macam. Mall kategori hati, sakit jiwa je kita. Dia baik, kita baik. Betul kan? Itu kata Al-Mawardi dan saya ikut. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian, bila kita balik kampung, kita mesti pandai menunjukkan kepada mereka bahawa kita baik. Dan kena pandai tunjuk dekat mereka kita baik. Kadang-kadang kita mungkin terlebih belajar ilmu tasawuf, maka akhirnya bila kita nak bagi saudara mara kita makan, kita bagi benda yang tersembunyi. Itu kurang baik. Yang baiknya kita kena bagi biar dia orang nampak kita bagi. Sebab kalau kita misalnya balik rumah kita bank in je duit dekat kita. Itu kalau kita duduk Kuala Lumpur, okey lah. Tapi kalau kita balik kampung, kita jangan bank in, kita bagi kat sana. Supaya adik-adik juga nampak, oh, abang lagi. Tak apa menunjuk pun daripada kena upah. Dan bukan kita nak tunjuk tiap-tiap adik. Sekali-sekala je. Dan kalau sahabat-sahabat kata menunjuk tak baik, bagaimana dengan firman Allah Ta'ala begini? Allah Ta'ala sebut, in tubdu sadaqah tifani immahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Sedekah itu jika kamu tunjuk pada orang, ianya baik. Dan jika kamu sembunyikan, ianya juga baik. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, aku bila nak sedekah aku bagi 4. Ada kala aku sedekah depan orang, ada kala aku sedekah belakang orang. Dan ada kala aku sedekah siang hari, ada kala aku sedekah malam hari. Maksudnya jangan semua disorok, nanti orang kata kita kedekut. Ada kala kena tunjuk, ada kala kita sorok. Yang tak betulnya semua tunjuk. Juga tak betul semua sorok. Yang betulnya sebahagiannya tunjuk, sebahagiannya sorok. Kadang-kadang bila kita balik rumah, kita tahu anak saudara ada 18 orang. Adik ada 9 orang. Suami dengan isteri adik ada 9 orang. 18 kali 18 berapa? Dia dah dekat 40 orang. Anak saudara kita pula adik sikit pada Pirana. Bukan Kristian di bawah ini. Nampak macam mana? Nampak macam mana? Kita mahu hubungkan silaturahmi. Maka cara paling baik ialah bila kita balik kampung, ialah kita beli barang dekat Tesco. Siapa barang dekat Tesco? Jadi bila kita beli barang dekat Tesco, kita letak penuh peti ais tu. Jadi kalau dia berulang kali setiap 5 minit pun, dia kata bagus abang lu. Setiap kali abang lu balik kenyang. Jadi bila abang lu tak balik raya, semua sedih. Lapar lah, betul kan?
Modalnya RM400 je beli kat Tesco Extra tu. Budak manalah dia tahu sedap, dia tahu rembat je budak ni. Maka beli kentang jangan beli yang mahal, beli yang murah tapi banyak. Sebab kat rumah ada 16 orang anak saudara rumah goreng. Mungkin dia kata dia tak sedap, tapi kita cakap kat dia walaupun aku beli. Beli apa? Bukan soal bangkit, kena ajar juga yang jadi cakap banyak tu. Kadang-kadang tuan-tuan kita bawa ke pejabat belanja. Betul kan, kita pergi ceramah, belilah duit sikit, kita balik belilah goreng pisang. Kita letak kat situ dengan tujuan nak berkongsi. Tapi ada orang cakap, Allah kedekku goreng pisang je. Kita tanya dia, sejak awak duduk sini awak beli apa? Tak pernah beli apa pun. Dia makan rebak goreng pisang kita semula 3 biji. Mana baik kita beri dengan tidak membebankan, ataupun kita tak beri langsung. Lebih baik beri. Sebab kita belajar dalam agama, kita bersedekah bukan kerana nak tunjuk ke orang, kerana kita rasa happy. Kita rasa happy. Jadi kita mampu bawa mie goreng bodoh. Bawa je. Betul kan? Yang komen tu tak bawa apa, dia bawa pinggan dan cili sos je. Jadi sebab itu dengan keluarga jangan tunjuk kaya, tapi dia tahu kita itu kaya. Kita berada, cuma kita tak suka show off. Sebab bila kita show off, ramai adik-beradik kita yang lebih rendah, lebih kurang nasibnya daripada kita, dia akan rasa tekilan. Dan kita tak mahu benda itu wujud kerana mereka adik-beradik kita. Dan kita tak mahu mereka mengadu dengan mok pula. Kita nak jauh. Jadi lebih baik kita balik kadang-kadang kita dengan mereka tu sama macam dulu. Bila kita tengok mereka susah, kita tak berhasrat untuk mereka pinjam dengan kita, tapi kita beri apa yang kita mahu. Jadi dia pun happy, kita pun tak sakit jiwa dan darah tinggi. Betul kan? Jadi kita tetap membantu hubungan silaturahim. Kalau nak show off, nak pakai kerongsang janggut ke apa benda, pakai kat akademi Islam, tak apa. Sebab mereka adalah kawan yang takkan terkilan dengan kita. Kan ramai sekarang musim kerongsang janggut, lepas tu tudung pun ada brand perhaya ke. Tipu ikutlah ya. Tak, tuduh tipu. Tuduh tipu tu. Tapi perhaya mahal sungguh. Baru je beli ada tumpak 900. Songkok orang lelaki pun naik rupiah. Perempuan pun ratus-ratus. Jadi kalau ada perhaya, jangan pakai kat rumah. Pakai yang pasar malam. Ya. Okeylah, itu yang kedua. Yang ketiga, masa saya belajar dulu, ada satu hadis yang disebut oleh Imam Al-Mawardi. Saya pun kurang pasti hadis itu sahih ke tidak. Tapi setidak-tidaknya Al-Mawardi kata dia yang hadis. Dan saya tak faham masa saya belajar. Kata Nabi, Iza turi antubirra walidaika fadfa' thamanahu bisyu'ara. Jika kamu ingin berbakti kepada dua ibu bapa, maka bayarlah kepada penyair. Jadi begitu. Jika kamu ingin berbakti kepada dua ibu bapa, bayarlah kepada penyair. Saya masa belajar dulu dengar gitu je lah, kan tak faham. Jadi bila saya dah masuk tua, kita dah 40, muak kita pun tua, kita pun dapat anak yang kecil ni, kita pun fikir, baru faham makna bila kamu ingin berbakti kepada kedua ibu bapa, bayarlah kepada penyair. Penyair pada zaman dahulu, tuan-tuan, dia kerjanya puji orang depan orang. Puji orang depan orang. Jadi oleh kerana penyair zaman dulu kerjanya memuji orang depan orang, jadi bila si penyair tadi memuji anak seorang ibu di depan khalayak, maka ibu akan rasa bangga dengan anak dia. Maka bila seorang ibu begitu bangga depan khalayak ramai tentang baiknya anak dia, maka dia akan lupa segala kesilapan anak dia. Maka tak tahu saya buat macam mana. Dia dekat kampung saya tu manalah ada penyair, betul kan? Maka apa yang saya tahu, di kampung saya tu ada 4 simpang di mana Hurai tu ada 4 simpang. Dan 4 simpang tu ada kedai kopi. Ada kedai kopi. Kedai kopi tu dia ada orang yang gini cakap banyak tapi malas kerja. Cakap je buku 35 tebal, tak payah bayar.
Jadi setiap kali saya balik kampung, saya akan belanja semua orang dalam kedai kopi. Tapi saya tak belanja pagi sebab dia makan nasi mahal. Saya tak belanja tengah hari makan nasi mahal. Saya belanja petang. Sebab petang teh tarik dan goreng pisang. Jadi, bila saya belanja 4 buah kedai kopi itu, saya tahu tiap-tiap hari mak saya akan pergi kepada salah satu kedai kopi. Bila dia pergi, orang yang cakap banyak tu kata, "Oh, betul, wah Haji Mak boleh anak belanja kita." Mak saya balik dekat kepala. Dia berasa anak dia orang puji depan orang. Padahal kita belanja sekali setahun je. Bukan tiap-tiap hari. Sekali setahun je belanjanya. Maka sebab itu yang saya belajar, dia praktis jadi sungguh. Maka sebab itu mak saya walaupun saya jarang balik, dia suka dengan saya sebab setiap kali kedai kopi orang puji. Bagus sungguh Faisal, kalau pucuk sombong. Padahal sekali je belanja, bukannya tiap-tiap hari. Itu pun baru duit tazkirah dia bagus tu kan. Tak ada apa pun. Jadi itu dia panggil teknik yang orang aja bagaimana kita mahu wujudkan hubungan silaturahim. Jadi bila kita buat macam tu, tuan-tuan, orang akan kenal kita dan orang akan doa. Doa tu tak mahal tu. Orang akan doa. Bagilah dia umur panjang. Sebab ada dia, kita dapat rasa nikmat dia. Kita akan. Maka yang tu menyebabkan Allah suka kita, maka kita akan umur panjang. Jadi untuk rela umur, pertama ialah hubungkan silaturahim lah. Itu yang pertama. Ya? Okey, yang kedua ialah berakhlak mulia. Okey, akhlak mulia ini kalau nak dibicarakan panjanglah. Kalau pergi Perjabatan Akidah ada satu subjek dengan 14 minggu diurat panjang. Cuma saya nak tanya sahabat-sahabat, sepanjang sahabat-sahabat belajar agama sampai ke sekarang di universiti ini, boleh tak beri kat saya kata kunci ataupun kesimpulan ringkas bagaimana kita nak tahu orang tak baik? Ringkas je, mudah-mudah. Ada orang kata orang tak baik apabila dia penampilannya baik. Kalau macam tu pramugara baik belaka. Betul kan? Oh. Macam mana kita nak tahu orang tu lah? Percakapan dia. Maka kesianlah dekat orang bisu. Betul kan? Orang bisu, orang pekok. Jadi dia baik juga. Saya nak perkataan yang boleh merangkumi si bisu, si pekak, si buta, si bodoh, si handsome. Perkataan mudah. Peribadi panjang, nak hukum. Senyuman. Reka-reka. Senyum. Kalau orang sumbing sih. Keikhlasan. Keikhlasan Allah kat dalam. Reka je. Simple je. Mudah-mudah. Ini kan telah ni bercampur sokongan yang apa panggil akademik tak mari ya sokongan. Mudah je. Dia biasa je bila saya tanya 50 minit jawab tak betul, automatiknya saya. Makin mudah je. Nak tahu orang tu baik ke tidak, ukurannya mudah sangat. Jika kita duduk dengan dia, kita dapat manfaat dari dia. Kita duduk dengan dia, kita dapat manfaat dengan dia. Apa-apa manfaat tak kisahlah. Kita duduk dengan dia, kalau kita sedih, kita happy. Manfaat. Kalau kita duduk dengan dia, kita sibuk, dia tolong. Baiklah tu. Kita duduk dengan dia, dia senyum. Jangan dispesifik dengan senyum je. Nanti yang sombeng tak baik tak. Kan maksudnya, apa saja jika ada dia, ada manfaat. Mungkin kalau kita kata dia pandai bercakap lah, dia orang baik. Habis orang bisu. Tak jumpa. Tapi yang penting, ukurannya, bila dia duduk dalam kelompok tu, ada dia tu, dia ada manfaat untuk kelompok. Maka itu orang baik kan? Hukum macam mana tu? Khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kamu orang yang suka memberi manfaat kepada manusia. Dan manfaat itu jangan dirijikan dengan senyum, dengan cakap. Tak. Ada orang tak boleh bercakap tapi dia boleh buat benda lain. Saya kalau balik kampung, isteri saya orang Jawa, dia merewak. Betul kan? Saya tak suka buat kerja-kerja perempuan tu. Tapi saya ambil kursi, saya duduk kat situ, saya borak dengan dia sampai habis. Kuning bawah dia otak kasut.
semua tanya, Ustaz lantar ke tak balik dah? Berarti ada faedah lah kan? Walaupun kita cakap aja, saya dah buat saya. Wah, ada lock je lah. Tapi dia buat kerja tu rasa happy. Jadi berarti ada juga manfaat lah. Tak semesti manfaat itu kena bagi duit. Yang kaya bagi duit, yang miskin takkan ada manfaat. Adik ipar saya juga ustaz. Dia tak pandai cakap, dia ustaz. Tapi setiap kali dia balik, dia suka tengok periuk, basuh kuali. Maka dia juga manfaat. Jadi kita jangan kata Pribadi itu betul, tapi ukurannya terlalu abstrak. Nak ukurnya payah. Jadi mudah aja. Kalau kita duduk dalam mana-mana kumpulan itu dapat merasai bahawa ada kita, ada faedah. Tapi kalau ada kita ialah liability, memang kita tak mari dia kata Alhamdulillah. Oh naya benar kalau kita tak mari orang kata Alhamdulillah. Ada ya? Kita nak hidup ni kalau kita tak mari orang tanya, mana? Tak mari kau? Nah, kalau dia mari, tuan-tuan orang tak makan lagi, dia dah tapau lah. Nampak macam mana orang tak suka kat dia. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan pergi jalan. Tadilah. Jadi kalau sahabat-sahabat nak jadi orang yang berakhlak mulia, tak payah hafal panjang-panjang. Itu bagi budak yang ambil BA dekat Jabatan Akidah, dia panjang, dia kena jawab. Bagaimana setuju? Duduk je dengan siapa kita memberi faedah dengan orang. Duduk dengan siapa. Saya masa muda-muda dulu, bila naik bas, saya suka duduk dekat perempuan tua. Bukan kerana saya baik sangat, sebab perempuan tua biasanya dia akan bawa bakul dan bakul dia ada kuih. Saya nak makan kuih dia. Makcik ni siapa bawa kuih bakul dia kan? Saya duduk atas bas tu, maka saya mula memuji makcik kelak. Comel dulu, makcik baguslah. Akhir sekali dia seronok dengan saya, ada kadang-kadang makcik tu aware dia kat pandai lah buat makcik suka. Makcik ada kuih ni, dia tak makan. Ambil sepatah. Bukan ambil sepatah, dia suka. Dia suka, kalau dia tak suka, dia tak bagi. Sebab tu, awak duduk mana ni? Awak duduk pasir tumpu. Nanti kita naik pulak dia lah. Yang penting kita beri faedah dekat dia. Kan makcik kan dia naik bas sedih, tak ada orang nak duduk. Jadi kita pergi duduk, hiburkan dia. Jadi buat tuan-tuan fikirlah macam tu. Aku duduk dekat mana-mana pun, aku nak beri manfaat dengan orang. Jadi bila aku nak beri manfaat dengan orang, maka orang akan rasa beruntungnya ada orang tu. Maka orang akan tolong kat kita. Betul kan? Kalau kita sakit, cuba bayangkan. Kita duduk dalam mana-mana crowd, kita memberi manfaat. Lepas tu bila orang tahu kita sakit, semua orang akan ziarah kita. Semua orang akan doa kat kita kalau tak boleh pergi ziarah. Dia lepas sembahyang dia akan kat tangan, ya Allah janganlah jadikan dia bla bla bla. Maka itu yang kita nak. Dan itulah yang menyebabkan umur kita panjang tu. Tapi kalau kita duduk dengan orang, kita menyusahkan orang, Allah mujurlah dia sakit, ya Allah mati-matikanlah tu jadi orang lapar dia. Nah ya lah tuan-tuan. Jadi itu dua benda ya yang Nabi sebut. Siapa buat umur panjang. Yang ketiga, buat baik dengan jiran. Itu tiga perkara yang saya tahu. Saya jumpa dalam hadis Nabi, yang Nabi memang sebut begitu. Sesiapa yang buat baik pada tiga orang tadi, maka umurnya akan panjang. Pertama, silaturahim, iaitu dengan saudara mara kita, adik-beradik, paduan dan sebagainya. Yang kedua ialah kita berakhlak mulia. Dan yang ketiga ialah kita menghormati jiran kita. Jiran ini tentang kenapa kita kena buat baik. Mungkin ada hadis menyebut carilah jiran dulu baru beli rumah. Itu zaman Nabi boleh lah sebab tanah luas, orang tak ramai. Ya, zaman sekarang kalau kita nak beli rumah, kita tak boleh nak tanya sebelah rumah saya tu ustaz ke? Pemaju kata tak ada kolon. Betul kan? Pemaju dia hanya tanya boleh bayar ke? Tak boleh bayar. Maka duduk je lah, nak buat macam mana. Maka oleh kerana itu kata Imam Ibnul Qayyim, berbuat baik dengan jiran bukan bermaksud bagi makanan. Berbuat baik dengan jiran ialah sabar dengan jiran. Sabar dengan jiran. Maka bila kita sabar dengan jiran, maka itu bermakna buat baik. Walaupun kita mungkin tak mampu nak bagi makanan, kita senyum pagi-pagi, dia mahal. Lama-lama dia senyum. Nah, dia senyum, sabarlah nak buat macam mana.
Lepas tu pula tuan-tuan, jadi ustaz jauh lebih payah daripada tak jadi ustaz. Saya ada satu cerita dengan jiran saya. Kalau ikutkan darah Kelantan, saya tak apa lama ke jiran saya. Tapi tak ada arah ustaz ni kena sabar, nanti masuk suat khabar. Jadi sabar itulah ya. Sabar. Tapi satu hari betul lah kata Nabi, kita kena buat baik. Jangan dia begitu tak baik dengan saya. Satu hari isteri saya pancit tayar dekat kawasan kilang Sungai. Dia naik motor, dia tolong. Dia berhenti. Dia kata bini ustaz. Lepas pada tu baru saya tahu dia bukan tak baik, cuma dia tak reti senyum. Jadi sudah pada ni saya dah ingat dia sombong, bukan? Dia jenis mau habis kau bangun tu mau hidup. Gitu. Enggak kita sakit hati lah, mau kita duduk senyum dia tak malah. Kenapa dia baik selepas dia tolong tukar tayar kereta isteri? Kalau tak kenal, kalau dia tak tolong tuan-tuan tak apa berlaku pada anak. Maka lepas pada tu fahamlah kita bahawa jiran tu kena baiklah contohnya gitu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah dia panggil amalan buat sikit pahala banyak. Waktu yang agak menarik juga ya. Buat sikit pahala. Yang buat banyak pahala banyak tu biasa dah. Yang kita naknya ialah buat sikit pahalanya banyak. Okey, kategori kedua ini iaitu buat sikit pahala banyak. Amalan-amalan itu adalah 80 lah. Yang tu perempuan nanti ambil dekat Facebook saya lepas raya. Saya pun dah buat sikit-sikit tu. Nanti saya letak kat sana dalam PDF. Nanti je lah ya. Okey. Buat sikit pahala banyak ini secara ringkasnya begini. Ada dua perkara. Pertama, bila kita ingin melakukan ibadat dalam agama kita ni, maka urutan ibadatnya mestilah mana pilihnya? Tak ada. Mana musim raya tak ada. Tak ada Kalau ada benda hari kat sini dia kata lebih kaki Okey. Dia mesti mula dengan wajib. Ya, wajib. Kemudian sunat, kemudian doa. Ya, dia mesti urutannya mesti begitu ya. Dia tak boleh sunat dulu lepas tu wajib. Itu dia panggil terbalik kot. Ya, scan tak keluar. Dia mesti wajib, lepas tu sunat, lepas tu doa. Maksudnya Allah SWT ada menyebut dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah amat suka bila seorang itu ingin menghampirkan diri kepadanya dengan melakukan apa yang difardukan, buat yang wajib itu. Lepas sudah wajib, dan kita tahu kalau kita lemah, maka wajib yang kita buat itu tidak sempurna. Betul kan? Sebab kita lemah. Maka kita buatlah sunat untuk tampung yang wajib itu. Maka sebab itu kata orang tasawuf, daripada ketololan seseorang ialah dia beria-ia buat benda sunat, tinggal benda wajib. Jadi kena buat benda wajib lah. Macam pencarah lah, ya, beria-ia dia tulis dalam surat khabar sampai ada 40 artikel dalam surat khabar, tapi jenis A tak betul lah. Jadi yang tu memang banyak tapi tidak memberi apa-apa makna pada dia. Jadi dia kena buat yang wajib dulu. Bila yang wajib tu dah selesai, baru buat yang sunat, lepas tu baru doa. Jadi bila perempuan memilih amalan-amalan yang sahabat-sahabat nak buat masuk syurga, kena pakai urutan tu. Tapi biasanya orang lebih suka buat yang sunat dengan tidak meninggalkan yang wajib kerana 3 alasan. Pertama, bila buat sunat mendahulukan yang wajib, buat sunat lebih popular daripada buat wajib. Yang buat sunat lebih popular. Sebab itu ramai orang suka pergi umrah daripada pergi haji. Masuk kan pergi umrah daripada pergi haji. Haji tu wajib. Dia suka pergi umrah. Yang kota tu tak apalah. Ini bukan kerana kota apa saja dia nak pergi umrah. Yang kota tu saya pun kota juga. Saya boleh pergi tahun 2048 lepas kiamat baru. Tak nak buat macam mana kan? Itu kota. Tak apalah sementara tunggu kota tu kita pergi umrah, itu tidak salah. Tapi ini orang memang dia kata kalau aku pergi haji awal-awal, lepas tu tak boleh buat dosa. Jadi baik pergi umrah je lah, basuh sekejap dia basuh pulak dia kata. Jadi tak
dia suka menyelamatkan umat Islam daripada api neraka, tapi dia biarkan anak isteri dia. Ya kan? Dia keluar cari dakwah lah konon. Anak bini dia duduk rumah makan pun payah. Jadi itu sunat yang dia pergi buat. Dia tinggal yang wajib. Ya kan? Ada orang dia suka pergi ceramah tapi dia tinggal. Jadi berarti orang tu dia semayang fardu 5 kali. Secara asasi syaratnya dia dah layak masuk syurga. Cuma syurga dia tu mungkin flat, tak boleh nak angkat handbrake ke. Itu hal lain, tapi yang pentingnya secara asasnya dia sudah layak untuk dipertimbangkan masuk syurga. Tapi mana-mana pun dia buat sembahyang sunat, tapi dia tak sembahyang subuh, maka tak ada maknanya. Maka urutan mesti urut begitu, ya. Yang kedua, amalan sunat. Jadi, yang pertama amalan sunat lebih glamour, betul kan? Yang kedua, amalan sunat itu biasanya dia boleh membezakan dia dengan orang lain. Misalnya bila sudah sembahyang zuhur berjumuah belakang, takkan dia nak pergi bangga, saya dah sembahyang zuhur 4 rakaat. Ya, orang tu kata aku sembahyang 40, apa betul lah. Tapi kalau dia sembahyang sunat, kan nampak dia akan rasa begitu. Maka sebab itu buat amalan sunat lebih mudah perasan berbanding buat amalan wajib. Maka sebab itu amalan wajib biasanya agama suruh buat depan orang. Sembahyang Jumaat, dia suruh sembahyang depan orang. Tu yang sembahyang kat atas jalan. Mana boleh sembahyang Jumaat atas bawah tangga? Tak boleh, air nanti tak buat tak khusyuk pagi, tak ikhlas sembahyang Jumaat, dia nak sembahyang bawah tangga. Yang kalau jaga inventory itu semua nak sembahyang dalam store. Tak sah. Yang wajib kena buat depan orang. Tapi yang sunat dia sebuat belakang orang berdasarkan ayat tadi lah. Sedekah itu sendiri ada kena tunjuk, ada kena sorok. Yang bayar zakat setengah tu tak elok marah lah kat ambil zakat apalah buka meja depan eskalator. Tak apa. Sebab ikhlas pun kena bayar zakat. Anak nanti tunggu ikhlas dulu baru nak bayar zakat. Tak apa. Dia kena bayar zakat tu. Tapi bila sedekah, okey kita boleh tangguh sebab dia sunat. Tunggu orang tak ada ke apa. Tapi yang wajib tetap kena buat. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat, bila kita bercakap pasal sunat, maka sunat tadi biasanya lebih mudah dibuat. Yang ketiga, sunat itu syaitan goda kita untuk buat. Dia tak goda kita buat yang wajib. Sebab yang wajib itu kalau dia goda kita buat tak masuk neraka kita. Tapi kalau dia goda kita buat yang sunat, tinggalkan yang wajib, maka soalah tolol kita. Jadi itu yang dia push tadi. Dia suruh kita buat benda yang macam itu. Maka sebab itu. Ya, okey. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan sunat ini dia mesti bergantung kepada satu kaedah dalam agama kita. Dia panggil al-jaza'u min jinsil amal. Itu bunyi Inggerisnya, Arabnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Iaitu balasan adalah setimpal dengan perbuatan. Itu kaedah, ya. Maksudnya, bila sahabat-sahabat dengar orang ceramah agama, walaupun sahabat-sahabat tidak ustaz, tapi sahabat kena ukur dengan ukuran. Iaitu balasan dalam agama kita adalah setimpal dengan perbuatan. Dia tak ada satu balasan besar buat. Dia tak ada begitu. Maka sebab itu kalau sahabat-sahabat dengar hadis ni, orang selalu tampal dekat dinding masjid atau di surau. Siapa yang sembahyang tarawih malam pertama dia dapat pahala sama banyak dengan para nabi dan para rasul. Betul tak pengajaran itu? Jawabnya tidak. Sebab kita sembahyang malam kedua kalahlah nabi dan rasul. Kalau habis nabi, kita lebih pada nabi dan rasul kan? Jadi dia panggil pahalanya tidak masuk akal berbanding dengan buat. Tapi kenapa malam Lailatul Qadar pahalanya besar? Sebab kita kena cari. Betul tak? Dia kata Lailatul Qadar itu berlaku 10 hari. Kan penat kena cari itu. Jadi bila kena cari, maka sebab itu dia bagi besar. Maka sebab itu dia tak keluarkan jadual tahun 2013 pada hari Isnin malam 2014. Oh macam tu senang dah lah. Itu pun tanya exactly pukul berapa masa dia turun. Tak salah masa tu je. Oh yang tu. Dia kata 10 hari. Jadi bila dia sebut 10 hari, kita pula bergelut dengan Lailatul Qadar.
Betul kan? Dulu perangsangnya 10 minit satu, sekarang dia dah jadi 10 4 dah. Jadi masanya, godaannya, payahnya, maka sebab itu dia tu pada tu mahal. Jadi sebab itu mudah je yang kita nak fahamnya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu adalah setimpal dengan amalan yang kita buat. Jadi agama kita tu dia ajar kita berfikir benda begitu. Itu disebut kaedah dan semua ustaz-ustaz tahu. Ada seorang ustaz yang ceramah, dia tak boleh sebutlah nama. Okey. Saya nak tanya sahabat-sahabat, sahabat percaya tak aku ustaz cakap? Dia cakap begini. Dia kata Allah Taala buat bumi ini, mula-mula dia buat goyang. Saya dengar ceramah, betul tak? Sebab ada hadis sebut bumi ini mula-mula dia buat goyang. Maka Allah Taala pun ciptalah nama Mim Hal Mim Dal Muhammad. Maka nama tadi diletaklah pada bumi, maka bumi pun stabil. Okeylah, mungkin dia tengok pun masa tu, kita tak tahu. Kemudian dia kata lagi, sesiapa yang menggantungkan nama Mim Hal Mim Dal di rumahnya, maka dia dapat 70,000 pahala satu hari. Di situ saya mula saksi. Kenapa saya mula saksi? Kerana dua sebab. Pertama, mudahnya nak dapat pahala 70,000 gantung Mim Hal Mim Dal itu. Kalau gitu kita gantung habis bilik kita ni. Nak banyak lah pahala itu kan. Satu 70,000, dua 170,000, 140,000, penuh bilik. Oh, banyak trilion pahala satu hari. Pakai dengan gantungnya pahala 70,000. Okay, satu. Yang kedua, dia tak sebut hadis riwayat siapa. Betul kan? Mari dari mana? Dia nak awak ustaz, tapi awak tak ada otoriti untuk garanti syurga. Apa? Sebab itu kita duduk di universiti, jangan percaya khabar mulut. Saya gitu mudah, insya-Allah naik pangkat. Jangan percaya lagi. Dia kena bagi surat BSN tu baru naik pangkat. Dia cerita sengih, buat kenduri dah dengan orang cerita naik pangkat. Jangan sebab tengah jalan tu orang boleh potong lagi, tuan-tuan. Orang cerita orang risau lah Kak Ruh akan dapat ACP anugerah khidmat cemerlang. APC kan? Kak Ruh tu beli jamu makan. Jangan percaya, biar bagi surat tu foto anak, foto stek. Foto stek tu tahu orangnya tarik balik dia kan? Maksudnya, jadi bila siapa pun hantar saya, ustaz, siapa-siapa lah. Bila sebut pahalanya begini, kalau besar sangat, nak tanya dia, nombor inventory dia mana? Sebab akhirat nanti nak claimnya siapa? Misalnya saya janji bla 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 bla, balik akhirat nak pergi claim, tak ada. Datang cari saya, cekik saya, tu Faisal, kejar! Jadi sebab itu, bila kita bercakap pasal janji agama, kena sebut. Hadis itu riwayat siapa, dikeluarkan oleh siapa. Maka barulah hati itu rasa tenanglah kan tadi. Maka sebab itu bila tuan-tuan dan puan-puan dengar mengenai janji-janji agama, tuan-tuan kena berkaitan pertama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu datang daripada setimpal dengan amalan. Okey, itu kaedah umum. Daripada kaedah ini, tuan-tuan, dia ada 4 perkara yang keluar dari kaedah itu. Selain daripada 4 ini, tak adalah. Semuanya takluk kepada kaedah itu. Okey, pertama ialah zikrullah. Ya ada amalan yang buat sikit pahala banyak, tapi dia dalam kategori zikrullah. Kan misalnya Nabi sebut man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Kan ringan je kan? Tapi dalam kategori zikr. Siapa baca Quran, man qara al-Qur'ana falahu asyar wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa baca Quran, alif lam mim dapat 10 pahala. Dan aku tidak katakan Nabi alif lam mim satu huruf, baliknya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Memang banyak pahala, tapi dalam kategori zikr. Nabi sebut siapa yang baca doa begini, adalah saya tulis dalam buku saya. Memang itu ada dalam kategori zikrullah, buat sikit pahala banyak.
Tapi kalau dalam kategori lain tak ada. Dia berdasarkan kepada al-jaza'u min jinsil amal. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadat bermusim. Dan ibadat yang bermusim. Jadi ibadat bermusim ada benda kan. Misalnya Allah Ta'ala datangkan Ramadan. Kan? Ramadan itu musim lah. Dia tidak sepanjang tahun. Dia datang bulan Ramadan musim. Maka sebab itu, Ramadan itu siapa yang mengabaikannya, maka orang tu tolak. Sebab dia ibadat musim. Iaitu musim off. Bukan sebab itu cara nak masuk syurga ataupun peluang nak masuk syurga bulan Ramadan itu terbuka luas. Tapi dia tak buka sepanjang tahun. Dia buka untuk Ramadan je. Dan sebab itu, pahala dalam bulan Ramadan banyak yang jadi buat sikit pahala. Tapi dalam bulan lain tertakluk kepada kaedah biasa, iaitu 1 ganda 10. Itu ya. 1 kali 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa buat satu baik, maka Allah ganda 10. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Siapa selawat dekat aku sekali, Allah selawat kat dia 10. Maka kaedah 1 ganda 10 adalah kaedah umum. Tapi keluar daripada kaedah itu, pertama zikrullah. Jadi zikrullah dia tidak pakai kaedah 1 ganda 10, dia pakai kaedah sendiri. Dia ada kaedah sendiri. Misalnya Nabi sebut mangqala malam Isra Mi'raj itu kan. Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tanah dekat surga ni lapang dan subur. Maka tanamlah pokok. Maka sebutlah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dia telah menanam 3 pohon di syurga. Jadi kalau nak duduk rumah dalam taman, kena banyak kan. Dia tak boleh kata masuk syurga baru nak tanam. Oh, tak ada kontraktor dekat sana sekarang. Jadi kalau orang tak suka sebut rumah tak, mungkin syurga dia kosong. Itu padang jarak pada terkuku je lah. Kita beli jalan rumah dia, walaupun tak ada pokok pun yang sikit. Jadi berarti bila sebut zikrullah, baik baca Quran, baik sebut nama, baik selawat, baik apa, memang ada ganjaran yang luar daripada kaedah biasa tadi. Yang kedua, dia panggil ibadat bermusim. Bagi Ramadan ada pahalanya, tapi pahala itu terikat pada musim itulah. Yang ketiga, ibadat yang terikat dengan tempat. Memang ada banyak pahala. Misalnya Nabi sebut, sesiapa yang sembahyang di Masjidil Haram, dia mendapat 100,000 pahala. Siapa yang sembahyang di Masjid Nabawi dapat 50,000. Itu memang banyak lah tu. Maka sebab itu kalau ada duit, jangan dilancur di Las Vegas, pergilah ke Mekah. Kan? Sebab sembahyang kat sana banyak pahala berbanding sembahyang kat sini. Jadi nak sebutnya ibadat yang ada tempat-tempat tertentu ada dijanjikan buat sikit pahala banyak. Dan yang akhir sekali, iaitu yang keempat, ibadat yang merujuk kepada hay'ah, iaitu ibadat-ibadat khusus. Nanti kita dengar dalam kata. Okey, itu bahagian yang kedua. Terakhir sekali, bahagian yang terakhir sekali ialah dalam kategori dia panggil buat sekali pahala berterusan. Kan kita pernah dengar dalam ceramah ustaz-ustaz dalam cerita pasal Isra Mi'raj. Pada malam tu pertama sekali Nabi jumpa dengan orang yang orang tadi dia tanam pokok sekali je, kemudian dia petik buah. Itu kan? Saya rasa itu kalau alam apa panggil rimba ilmu dapat tahu teori macam mana tanam sekali petik banyak tu, maka mesti dia akan dapat ISI Tier 1 ya. Tanam sekali petik. Jadi tapi oleh kerana dalam agama dia tak nilai, maka tak boleh masuk ISI. Tapi ada lah dalam agama kita pun, iaitu buat sekali pahala berterusan. Okey sahabat-sahabat, yang ni dia merujuk pada test. Dan kalau tak jawab, saya nak tinggalkan dia. Dia kena ada juga PBL, Problem Based Learning. Tak ada pemandang, tak apa lah. Okey, ada satu hadis menyebut bila seorang anak Adam itu mati, maka amalannya akan terputus. Melainkan anak yang soleh, ilmu yang dimanfaat, sedekah jariah. Okey, saya nak tanya sahabat-sahabat, hadis itu sahih, tak boleh dipetikkan. Dan sekarang saya tidak mempetikkan hadis, saya mempetikkan interpretasi. Ya? Hadis itu saya tak petikkan. Okey, apa yang saya nak petikkan ialah sahabat-sahabat rasa adil tak? Orang yang ada anak, orang yang ada ilmu, orang yang ada harta je, bila dia mati, pahala dia berterusan. Adil.
Pandai pun. Yang bujang tu duduk anak tapi tak ada orang duduk ke dia. Ya, dia betul kan? Apa pun yang dah kahwin, tak orang tu. Ya. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kalaulah kita kata orang yang dapat pahala berterusan selepas dia mati adalah orang yang anak soleh, ilmu yang dimanfaat, sedekah jariah, maka berarti 3 orang tu lah yang berdua. Saya dulu tuan-tuan, saya duk hurai yang tu je lah. Pada tahun 1999 saya ceramah di Macang. Saya duk hurai yang tu lah. Maka ada seorang muslimah baru. Dia kata, Ustaz, lepas tu macam mana dengan Kak Wen ni tak ada anak? Kak Wen ni maksudnya Mok Cik lah. Sebab Mok Cik tu tua, Kak Wen ni muda sikit. Masa tu saya punya brutal. Saya jawab sebab saya ingat saya akan anak banyak. Sebab saya muda lagi. Saya kata, nasib Mok Cik dah tak boleh kan? Oh, brutal. Saya jawab kan? Tuhan kafarah jawab saya yang lupa tu. Lepas pada tu tak dapat anak. Pada muka. Oh, bengok saya. Dapat seorang je anak perempuan. Cuba fikir, Nabi sebut siapa yang dapat memelihara 3 orang anak perempuan, dia akan masuk syurga. Maka ada orang minta diskaun. Kalau dapat 2, Nabi kata 2 pun boleh. Sekarang saya dapat seorang. Nak kata tak rajin, rajin. Tak kata kan. Apa ni Zamzam? Offer ada tapi tak cukup syarat, betul kan? Macam budak selek-selek, offer ada tapi tak nak pergi luar negara. Emang maksudnya tuan-tuan, ialah ada macam mana? Maka saya review lagi. Saya kata, tak boleh baca, tak boleh baca. Oh, bila kena kat dia baru nak review. Yang kau jawab brutal dekat mochi itu macam mana? Ada muka baca. Okey, saya tak nak jawab, saya nak bagi video. Dan saya tahu kalau adalah orang hebat kalau staf universiti Melaya. Kalau staf Melaya tak hebat juga, tak ada hebat. Okey, dan soalan ini boleh ditanya kepada mana-mana profesor. Okey, saya bagi clue ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata dia, ajarlah anak kamu berenang. Berenang. Ajarlah anak kamu. Boleh? Sabi? Tak apa. Ustaz ni bukan nak bagi jana. Okey ni berenang. Yang kedua, kuda. Betul kan? Memandu. 3 juga kan? Yang tadi pun 3 kan? Yang ni pun 3. Nabi kata ajarlah anak kamu berenang, bermain kuda ataupun memandu. Ada beberapa ustaz mengatakan yang ni je boleh bermain. Main yang lain dosa. Oh, kalau kita duduk, kita ni anak Tuan Tumizan, okey lah kan? Boleh lah main kuda. Kuda memang tak mahal pun, 24,000 je, sama mahal dengan Viva je. Masih ada je satu hari dia kena makan 18,000. Kena cucuk vaksin setiap sebulan sekali harga 69,000. Dan kena berlaku. Nak tanya, habis nak main apa kita? Yang start kat sini tak main. Jadi saya pun belilah. Oh kawan nak apa begitu. Kan kuda. Memandu. Jadi bila fikir begitu, saya nak ajak tuan-tuan, kita jangan fikir pada contoh tu. Sebab contoh adalah contoh. Kita cari nilai yang ada pada contoh. Dalam kita buat sampling, kita panggil nilai homogeneous. Homogeneous, ya? Nilai sepunya. Okey, dalam 3 contoh itu, apa nilai sepunya yang ada? Iaitu bila berenang, main kuda dan memanah, dia ada skill. Betul kan? Berenang memerlukan kemahiran. Bermain kuda juga kemahiran. Memanah juga kemahiran. Jadi berarti, Nabi bukan tak bagi main, tapi Nabi kata, bersambil main, biarlah mengasah kemahiran. Dan dalam 3 perkara ini juga ada keriangan. Betul kan? Dalam ini juga ada kehidupan, iaitu boleh diguna untuk pergi berperang dan sebagainya. Jadi berarti bila kita faham begitu, maka kita tidak rigid dengan 3 tu. Sebab contoh itu hanya contoh.
Tapi kita ambil nilai yang ada dalam contoh itu, iaitu skill, ada keriangan dan ada benda yang boleh digunakan dalam hidup. Bukan sekadar main just to laugh. Bukan kerana gelok, kerana gelok. Tak, dia walaupun gelok tapi belajar. Betul kan? Jadi itu yang dimaksudkan. Sekarang nampak macam faham je kan? Berarti saya tak zalim lah kan? Dah bagi. Okey. Kita dah tahu clue tadi dan itu ialah jawapan. Saya pun tanya. Nabi kata anak soleh. Yang kedua sedekah. Yang ketiga ialah ilmu. Persoalannya ialah apakah nilai sepunya yang ada pada tiga itu? Amal. C belum A. Betul ke tu? Memang semua tu amal. Cuba jawab. Mendorong ke arah. Mendorong ke arah C+. Masih belum A. Beri faedah. Beri faedah. Bolehlah C to B. Tapi itu pun campur tu. Amal mendorong faedah. Baru B lagi. Tak apa, jawab kolektif pun tak apa. Kita kira A kumpulan. Ibadah. Ibadah. Atau bukan. Manfaat. Berkorban. Manfaat. Belum, bukan juga lagi. Jawab lagi sebab dia punya kaedah 50 minit tak jawab betul baru jawab. Okay. Hubungan. Cuba mikir sebab kita ni kita nak suruh student fikir kan, kita tak fikir. Tadi kan saya kata contoh tadi kan ada 3, berenang, kuda dan memanah. Jadi kalau kita terikat dengan contoh tu, maka maknanya rigid lah kan. Kita tak boleh main selain pada 3 tu. Tapi untuk menjadikan contoh itu lebih fleksibel sesuai dengan zaman, maka kita tidak terikat dengan contoh, sebaliknya kita mencari nilai sepunya yang ada pada 3 contoh yang dikongsi. Jadi pada berenang, memanah dan berkuda, dia ada skill. Berenang kena ada skill. Kalau tidak dia macam campur batu dalam air je. Memanah juga ada skill, kan? Begitu juga main kuda. Dan pada berenang, memanah dan tu dia juga ada keriangan. Dan ketiga-tiga itu boleh digunakan dalam kehidupan. Usaha. Usaha. B+ lagi. Yes. Belum lagi tu. Lagi. Okey, cukuplah tu. Saya jawablah ya. Jawapan A-nya ialah kita adalah penyebab. Penyebab atau punca. Berdasarkan hadis Nabi kata la'an yahdiyallahu bika rajulan khairun minad dunya wa ma fiha. Jika kamu menjadi punca orang lain mendapat hidayah, maka kamu akan dapat semua. Hidayah itu Allah yang beri, tapi kita pun. Jadi berarti anak soleh itu bukan anak kandung je. Siapa-siapa yang kita jadi punca dia jadi soleh. Maka anak angkat pun boleh. Kan lega sikit tafsiran itu. Betul tak? Jadi bagi yang tak kahwin, ambillah anak angkat. Nah, kalau tak mampu, jangan bagi anak angkat, tapi pergi ziarah rumah anak angkat. Tak ada masalah. Banyak cara. Tak ada anak angkat, ada anak sedara. Katislah duduk bawah berterembeng. Tak ada masalah. Betul kan? Betul sungguh. Maksudnya, takkanlah. Kalau kita kata kena anak kandung, untuklah yang kahwin. Nanti itu yang kahwin duduk sinding, kalau tak kahwin, rugi masuk syurga. Ya, yang kata dia, anak sedara. Jadi nak sebutnya, kita adalah penyebab budak tadi jadi soleh. Jadi kalau macam tu yang saya happy tu, berapa ramai orang dengar ceramah saya. Betul kan? Kan mungkin saya lah. Jadi berarti barulah pensyarah pun rasa, begitu. Kita ada anak saudara, kita ada anak angkat, kita ada anak buah. Macam-macam boleh. Sebab dia tak sebut pun, anak itu mesti kena kamu kahwin waktu beranak. Tak ada pun. Dia sebut umum gitu. Yang dia sebut tu, ustaz tu sebut. Bukan Nabi sebut. Nabi sebut kita adalah punca kepada orang itu jadi soleh. Itu nilai yang ada pada ketiga-tiga tu. Dan dia mesti dilakukan semasa kita hidup. Masa kita hidup.
Mungkin tuan-tuan nak apa salahnya kita duduk mesti melayan, kita dah mungkin duit pun lebih sikit, apa salah kita ambil budak yang baik-baik mengaji, sponsor. Cuba tuan-tuan. Dan saya tuan-tuan kita sama-sama. Cakap ini saya tambah 8 orang budak. Tapi bukan duit saya lah, duit Puan Sri yang kita masalah. Bapa dia kata dapat pahala, budak tu dididik supaya dia mengaji di akademi Islam, kita tolong dia dapat. Maka akhirnya dia jadi ustaz, tapi saya cari yang tak suka demo lah. Yang saya cari tadi lah. Maksudnya yang budak nak belajar, dia miskin. Kita tolong. Apa salah? Jadi berarti kita adalah punca atau penyebab. Sedekah jariah. Mungkin kita tak ada duit nak sedekah, tapi apa salah kita minta dengan profesor yang kaya-kaya tu, bagi dia duit, tolong sedekah. Tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Apa salah? Saya dekat 8 orang tu, sikit pun tidak duit saya selalu pesan dekat 8 orang tu. Malam-malam Jumaat kau nak baca Yasin, doa dekat Puan Sri. Sebab kalau dia mati tak ada, bukan duit aku tolong bagi je. Aku tolong bagi je. Jadi orang tengok, tolong ambil, selalu. Tolong ambil, selalu. Itu je. Dan kita tak ada manfaat. Aku katakan kita tak boleh nak buat begitu. Dan sahabat-sahabat, bila sahabat-sahabat nak sedekah, sahabat kena ikut dengan 2 indikator. Baru dia panggil impact maksimum. High impact. Betul kan? High impact punya sedekah, bukan jenuh je ada high impact. Ini bagi kita bagi kita yang duit tak ada ni lah. Bukanlah tak ada langsung, titik tak berapa banyak. Ada 2 indikator. Pertama, makin ramai orang mendapat manfaat, makin banyak pahala. Ya? Makin ramai, makin banyak. Jadi sebab itu, kita bagi orang yang duit tak banyak, jangan fikir sedap. Fikir ramai. Fikir ramai begitu. Sebab Nabi sebut, khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kamu yang paling banyak disebut situ ya, memberi manfaat. Yang kedua, makin terdesak, makin baik. Makin terdesak. Maka sebab itu dalam bulan puasa ini, sahabat-sahabat bila nak bagi derma dekat anak yatim, jangan malas. Jangan tengok anak yatim tu suruh dah kita pun bagi. Sebab ada anak yatim yang pipinya lebih tembam dari anak kita. Ya. Antaranya anak yatim di Masjid Ufran tu. Makan kambing bakar hampir seminggu sekali. Kita tak makan. Jadi bukan saya kata jangan derma kat dia dah cukup. Cari yang lain pula. Ada anak yatim di Rawang yang tak makan. Buat kerja sikit, apa salah? Nah, alangkah baik kalau kita orang yang suka nak buat, kita kolek-kolek duit, kita minta hari Jumaat, hari Ahad untuk dicari masuk kampung. Itu lebih baik daripada kita sedekah malah tu nak pergi ambil lah kau tolong buat. Sebab nanti dia tumpuk dekat satu tempat. Saya pun dah bawa pizza ya, satu hari itu saya dapat kirim banyak sikit kerja. Jadi saya pun berbesar hati nak beli pizza yang berapa? Yang beli satu dapat satu, yang RM40 tu kan. Saya belilah 10, tak habis RM400. Bawa, jadi adalah 20 kotak tu. Saya rasa baik sangatlah saya. Anak tak pergi atau apa, tadi makan sampai dia rumah anak yatim saya buat turun letak tu, dia orang keluar pun lambat. Dia buka, Ustaz, kita orang makan pizza lain sedap lagi. Padat muka. Sebab silap pilih rumah anak yatim. Jadi sebab itu carilah orang yang kita nak sedekah itu makin ramai dan terdesak. Sebab itu orang Melayu dulu dia letak pisang Jumaat. Ada pisang Jumaat. Kenapa pisang Jumaat tadi dia murah dan banyak berbanding dengan anggur Jumaat? RM30 pisang Jumaat boleh makan 50 orang. RM30 anggur boleh makan 2 orang. Sebab RM30 beli 2 kilo, seorang yang buat sikit. Dan dia letak situ kan buat belakang kan? Tapi kalau letak pisang banyak. Dan kenapa pisang boleh makan ramai? Sebab orang akan ambil 2 biji je. Kalau nak ambil yang ketiga, dia akan ingat dia keturunan Darwin ke keturunan Adam. Sebab yang makan pisang banyak ni belum lah kan? 2 biji dia tinggal. Saya tak pernah tengok orang makan sesikat pisang. Tapi ada orang makan anggur sekilo. Tak main anggur sekilo tapi pisang. Jadi itu disebut orang zaman dulu dia faham apa makna sedekah yang buat sikit pahala banyak tadi. Jadi sebab itu bila kita sebut kita mesti jadi punca dan akhir sekali ialah ilmu.
Ya, bila sebut ilmu. Ilmu tadi tak semesti kena buat. Apa technician, apa panggil technician komputer. Aku tak kenapa pakai komputer, orang komputer. Mana tak ambil. Ya, kita ambil gambar. Dan kita nak ceramah tak boleh. Kita ambil, kita upload. Tolong orang lain dengar. Dan orang tu dan sebagainya. Maka itu dia panggil kita adalah punca. Kita adalah penyebab. Jadi bila kita punca adalah penyebab, berarti sahabat-sahabat, bila ditafsir begitu, rasa lega, betul kan? Setiap orang ada peluang. Jadi bila kita ada peluang, kita tak buat juga, maka tak bolehlah nak beling Allah. Tapi kalau penafsiran yang pertama, mesti anak kita yang soleh, saya rasa angin keluarga sekali akan beling. Saya tak nak macam mana. Saya nak macam mana. Saya juga akan beling, dan saya tak ada anak. Nak macam mana. Tapi bila tafsir macam itu, kena buat. Berarti peluang itu sudah diberi sama rata. Tinggal lagi kamu buat atau kamu tak buat. Jadi itu saja. Jadi itulah lebih kurang di cara kita ini. Agak panjang sikit pasal itu. Dan insyaAllah minggu depan kita ada lagi. Dan sekali lagi sebelum raya berbicara mengenai kita di tajuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.